Okay, so maksudnya kalau dia kata apa tu? Okay, this is apa dia bagi macam ni nilai 5 kan. So maksudnya nilai ni adalah refer kepada determinant. So contoh soalan yang macam ni selalunya dia akan bagi yang apa tu panggil macam dia ada nilai of apa kita panggil. Maksudnya kalau macam you kira dia punya determinant ni, tahu kan yang ni positif, negatif and then positif. Okey, tapi yang tu nanti dia akan diberilah dia punya apa tu rumusan untuk cari determinant punya value untuk sesuatu metrik lah. Okey, maksudnya katakanlah ini nilai 5 lah contoh. Okey, sepatutnya lah. Tapi sepatutnya kira macam mana kita kena tutup bahagian yang perlulah. Maksudnya kita pakai guna yang ini, yang inilah. Okey, kalau tu nanti boleh tengok balik dalam video. Sebab saya nak cerita pasal hari ni, nak cerita berkenaan dengan apa tu inverse matrix yang melibatkan identity. Okey, so macam inilah. Okey, contoh sekarang. Okey, kalau kita ada sesuatu matrik, okey, kita ada sesuatu matrik, contohlah A, kita punya matrik. So kalau kita darabkan dengan inverse matrik, kita akan mendapat apa nilai dia? Kita akan dapat identity matrik. Maksudnya A ni, katalah kita ada 3 lah. Maksudnya kalau kita punya identity tu ikut kita punya order dia. Right? Kalau kita ada 2 lah. 2 darab 2 macam ni lah. Okay, kalau 2 times 2. Tapi kalau matrik dia 3 times 3, dia punya identity dia macam ni. Yang ni kena tahu dia punya identity ni. Sebab saya dalam yang video yang baru saya bagi ni, dia ada melibatkan 3 and 3 punya matrik order lah, matrik order dia. So maksudnya kat sini mestilah diagonal dia mestilah ada nilai 1. Okey, so ini adalah maksudnya bila kita darab dengan A matrik darab dengan inverse matrik A, dia akan dapat identity matrik, tapi ikut dia punya matrik yang mana yang kita akan gunakan lah. Alright, contohnya kalau kita pun ada inverse matrik, kita darab, tak nampak, inverse matrik A darab dengan A, kalau kita terbalikkan pun still dapat identity. Tapi selalunya kalau kita dapat macam ni, kita akan consider yang sebelah kanan ni adalah inverse lah selalunya. Ataupun kalau dia bagi terbalik, sebelah ni pun inverse. Tapi selalunya kalau kita buat yang sini, dia akan jadi consider as inverse A. Maksudnya contoh lah, contoh kita ada A dengan B dapat identity. Contoh kan, example. So maksudnya B adalah inverse matrik A. Macam tu. Contoh kita ada X dengan kata kita ada apa tu, F dengan G contoh, dapat identity. So maksudnya sekarang kita punya G adalah F inverse F punya matrik. Boleh faham yang tu? Saya nak tunjuk yang contoh dia. Okay, so kita ada dua nilai ni. Kita ada 2 matrik. Contoh, ini matrik A. Ini matrik A. Okey, ini matrik B. Alright, kita nak buktikan apakah bila betul ke B ni adalah inverse matrik A. So kita kena buat apa? So kita akan darabkan A dengan B, dapat tak identity lah. Okay, so maksudnya kita nak buktikan betul tak dia adalah dia punya inverse. Okay, so kita akan buat lah. So maksudnya kita akan darabkan A dekat B, adakah dapat identity. Okay, so kalau saya laju cakap kalau ataupun tak apa-apa nak tangkap yang tu, part yang tu cakap Right, so kita akan darabkan lah. Kita nak buktikan dapat tak kita punya inverse kita. Okay, so kita buat lah. So macam kita tengok, kalau kita tahu kan, kalau kita ada multiplication of matrix, so kita akan 3 times 3 kan, ni pun 3 times 3, so dia akan dapat 3 times 3 jugalah. Okay, so kita akan kira lah. So ini darab dengan 2, yang ni darab dengan 2,
dan seterusnya begitulah. Okey. Okey. So yang ni ini dapat 7 darab 7 negatif 2 tambah dengan 2 darab negatif 2 darab 3 dan tambah dengan 1 darab 9. Okey, ni untuk part yang first, second ni pula. So we have 0 ni 0, sorry pula, ini sekejap, sorry. Yang ini darab dengan ni lah, yang ini darab dengan ni pula. So we 7 8 tambah dengan 2 11 negatif 11 tambah dengan 1 times negatif 34. Nampak tak muat. Yang ini kita cuba muatkan dia. 7 5 2 7 1 21. Saya buat kecil-kecil. Okay. So ini pula yang bawah ni lah. 0 times negatif 2 3 times 3 negatif 19. Okay. 0 8 apa tadi? Negatif 1 negatif 35 and 0 5 ni seterus negatif 21 lah yang ni. So ini negatif 3 negatif 2 Okay. So yang ni kita tengok dapat tak dia punya yang apa dia punya matrix of identity matrix. So ini kita dapat berapa tadi? Ini negatif 14 6 tambah 9. So dapat berapa? Negatif 14 negatif campur 15 dapat 1 lah. So yang ini 56 negatif 22 negatif 34. So 56 tolak 56 tolak 56 lah kan. 22 dengan 34 56. So dapat 0. So ini 3 5 14 and then sekejap, masih ada negatif sekejap. 7 negatif apa ni ni tu negatif 5. Oh sorry, negatif 5. Sorry kat sini. Negatif 5 negatif 5 negatif 5 negatif 5. So kat sini negatif 35 tambah dengan 14 dengan 21. So ini pun dapat 35. So 0 lah kat sini. So ini 0 9 9. So 0. So 0 plus negatif 33 tambah dengan 34. So dapat 1. So yang ni 0 21 minus 21. 0
So 6, 12, negatif 18. So 0. So ini negatif 24, 44 tambah dengan 68. So ini pun 0 lah. So ini dapat negatif 15 tambah 28 tolak 42. Itu tadi. Ni jadi 22. Ni positif. Okey, sorry, ni positif. Ini 15, ni kan. Positif 15, 28. 43 tolak 42 dapat 1 lah. Okey. So kita dapat kat sini adalah maksudnya dia membuktikan B adalah inverse matrix lah. Dia adalah inverse matrix of A. Okey, dia buktilah. Okey, so kalau in case lah, kalau kita dapat contoh you dapat ni, nampak dia punya pattern ni kan, dia punya diagonal dia ada nilai kan. Okey, contohlah tiba-tiba you dapat dia punya diagonal dia sama, dia ada maksudnya apa tadi? Contoh macam ni kan. Okey, ini kalau kita dapat satu-satu. Contohlah kita dapat 4. Macam tu. Contoh dapat nilai yang you dapat bila you darab dengan, katalah you dapat nilai tu, you darab A darab dengan B tadi, dapat nilai macam ni. Contohnya. Adakah dia adalah inverse matrix? Ada tak dia adalah inverse matrix ke tidak? Ya atau tidak? Ya ke tidak? Tidak. Hampir betul, tapi kat situ ada, maksudnya ada tambahan lagi. Dia tidak cukup komplit. Okay, so dia menepati nilai dia, cumanya nilai dalam ni tadi, maksudnya B tu tadi, dia boleh ni, tetapi kita kena darabkan dengan, bahagikan dengan 4. Maksudnya contoh kan kita tahu yang kalau kita punya, kan kalau macam contoh kalau kita pakai determinants, kan kita ada satu darab dengan satu dia punya determinant ni, dan kita akan darab dengan dia punya adjoint tu kan, adjoint A tu. Okey, tapi kalau yang ini, maksud dia yang ini, yang kita punya bahagian ni adalah B, dan kita hanya perlu tukar kat bahagian ni saja. Maksudnya kita akan jadikan dia 1/4 and then bahagikan, maksudnya darabkan dengan B tu tadi. Maksudnya macam tu. Maksudnya B tu still lagi inverse, tapi dia kena divide by 4 dulu. Maksudnya all the value inside B yang dibagi tadi kena bahagi dengan 4, baru dia boleh menjadi inverse yang complete lah. Maksudnya kalau dia umpama 1/4 punya untuk setiap, maksudnya B over 4 ni baru dia menepati A minus 1 ataupun A inverse lah, inverse A. Okay, so maksudnya contoh dia bagi, katalah contoh you dapat negatif 2 ke negatif 3, negatif 3, negatif 3. Ini 0, 0, 0. Okay, so maksudnya nanti yang B tu nanti you kena dengan negatif 3. B tu barulah dapat inverse A, maksud dia macam tu. Boleh faham tak? Boleh dapat tak? Okay, so now cuba soalan ni, soalan yang ni, sekejap yang saya bagi. Buktikan sama ada dia adalah dia adalah apa tadi? Dia adalah inverse matrix, dia adalah inverse matrix kepada nilai yang ini. Sekejap ya, saya bagi nilai yang try buat. Buktikan. Dapat tak dia punya identiti? Clear tak? Clear tak? Maksud faham tak saya terangkan ni apa? Kalau tak faham nanti beritahu di, kalau segan lah, kalau nak kata yang kelas pun boleh.
Saya ulang. Okey, cuba buktikan sini dia adalah nilai inverse matrix ke tidak? Nampak tak nilai dia? Nampak 702 411 301. Ni yang sebelah ni 1 10 negative 2 negative 1 1 1 negative 3 0 7. Okey, cuba buat macam tadi. Dapat tak dia punya inverse, dapat tak dia punya identity dia? Cuba buat jap. Lambat sangat minta. Ada yang dah dapat tak? Dapat 110 dapat. Okey. So, kalau itulah contoh lah, macam contoh saya bagi dekat sini. Kalau contoh yang sebelah sini, kalau saya tukarkan jadi nilai yang sekejap ya. Apa saya nak cakap tadi? Saya lupa dah. So maksudnya kalau belah sini tadi dapat 2 ke 3 ke 5 ke, so you kena dividekan balik ni baru boleh jadi inverse lah. Okey. Apa lagi?